tanggal 23 Mac 2015 mencatat sejarah penting bukan sahaja kepada negeri Johor, malah rakyat Malaysia seluruhnya apabila Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar dimahkotakan sebagai Sultan Johor kelima. Pada istiadat itu, Raja Zari Sofia almarhum Sultan Idris Shah turut dimahkotakan sebagai Pemaisuri Johor, gelaran yang pertama kali diperkenalkan di Johor. Keunikan tradisi Kesultanan Johor yang dizahirkan pada istiadat kemahkotaan diharapkan dapat dijadikan rujukan pada masa hadapan. Orang ramai jauh dan dekat dari dalam dan luar negeri turut menyaksikan peristiwa bersejarah itu. Bukan sahaja untuk negeri Johor, malah penting bagi mendidik generasi muda amnya mengenai institusi diraja. Istiadat ini disiarkan secara langsung di televisyen dan disaksikan ribuan rakyat bukan sahaja di Johor, malah seluruh Malaysia. Selain barisan Raja-Raja Melayu, turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri. Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim dan Cik Puan Khalidah Bustamam beserta anak-anda Sultan Ibrahim yang lain turut hadir menyaksikan istiadat bersejarah ini. Sultan Brunei Sultan Hassan Al-Bolkiah dan isteri Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha, Raja-Raja Melayu turut berangkat menyaksikan istiadat kemahkotaan ini. Istiadat kemahkotaan Sultan Johor dimulakan dengan istiadat meletak kerja. Sebagai simbolik bermulanya istiadat berkenaan, istiadat kemahkotaan ini penuh dengan adat istiadat turun-temurun Kesultanan Johor, mengambil masa kira-kira setengah jam sebelum Sultan Ibrahim sah dimahkotakan sebagai Sultan Johor kelima. Raja Zari Sofia turut dimahkotakan dengan gelaran Permaisuri Johor, gelaran pertama kali digunakan di negeri ini. Istiadat disaksikan yang di-Pertua Jumaah Majlis Diraja Johor, Datuk Abdul Rahim Ramli. Turut hadir Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Datuk Ismail Karim, Ketua Polis Johor ketika itu, Datuk Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif, Barisan Exco Kerajaan Negeri dan Pegawai Kerajaan, serentak dengan perletakan mahkota berdilan meriam 21 das dilepaskan pasukan Angkatan Tentera Malaysia. Istiadat diteruskan dengan majlis mengadap takzim kepada baginda berdua, bermula dengan Tunku Ismail, Cik Puan Khalidah, putera dan puteri baginda. Diikuti Tunku Aris Bendahara Tunku Abdul Majid Sultan Iskandar dan isteri Tunku Teh Mazni Yusof bagi mewakili para kerabat. Disusuli Muhammad Khalid bagi mewakili kerajaan negeri serta Abdul Rahim mewakili Jumaah Majlis Diraja Johor. Selesai acara mengadap takzim, lagu bangsa Johor sekali lagi dikumandangkan. Diikuti keberangkatan Sultan Ibrahim dan Permaisuri Zari Sofia
ke anjung istana bagi menerima lintas hormat udara. Lintas hormat melibatkan 7 helikopter jenis Eurocopter EC-725, Super Lynx dan Agustaloh A109. Dengan 3 daripadanya membawa bendera Johor yang melepaskan asap berwarna putih, biru dan merah melambangkan warna bendera Johor. Selesai lintas hormat udara dan diikuti laungan Daulat Tuanku, Sultan Ibrahim dan Permaisuri berangkat pula ke perarakan diraja di sekitar Bandaraya Johor Bahru. Baginda berdua menaiki kereta Mercedes-Benz 600 untuk perjalanan sejauh 8.5 km dari Istana Besar ke Istana Bukit Serin. Kira-kira 40,000 orang rakyat teruja menyaksikan perarakan diraja yang menyamai perarakan berkenderaan semasa istiadat kemahkotaan almarhum Sultan Ismail pada 1960. Bicara isu semasa. Merangkumi segenap ruang. Semuanya dalam Ruang Bicara secara langsung Isnin hingga Jumaat hanya di Bernama TV. Pengantaran penyata dan pembayaran GST bermula 1 Mei 2015 bagi tempoh bercukai bulanan dan 1 Julai 2015 bagi tempoh bercukai setiap 3 bulan sekali. Sekiranya tempoh bercukai anda setiap 3 bulan, tempoh bercukai pertama anda mungkin berbeza. Pastikan tempoh bercukai pertama anda sama seperti di surat kelulusan pendaftaran GST. Pembayaran GST boleh dibuat melalui 3 cara. Pertama, online, portal GST, gst.customs.gov.my, log masuk ke akaun TAP dan ikuti proses seterusnya. Kedua, melalui bank terpilih. Ketiga, melalui pos kepada Pusat Pemprosesan GST. Poskan cek dan voucher bayaran kepada. Ingat, sila cetak resit pengesahan untuk simpanan dan rujukan. Kegagalan anda menghantar penyata dan membuat pembayaran GST boleh dikenakan. Jalankan tanggungjawab anda sebagai pembayar cukai. Halo, apa kabar pemirsa? Salam dari Jakarta. Sebuah program kerjasama Kantor Berita Indonesia Antara dengan Kantor Berita Malaysia bernama kembali hadir menjumpai Anda. Istiadat Kemahkotaan Sultan Johor diperkenalkan oleh Sultan Johor Moden yang pertama, iaitu almarhum Sultan Abu Bakar pada tahun 1886 selepas baginda mendapat ilham daripada lawatan baginda ke Empayar British dan Empayar Uthmaniyah. Baginda juga memperkenalkan konsep mahkota kepada Raja-Raja Melayu yang kemudiannya diikuti oleh Kelantan, Selangor dan Terengganu. Pada Januari 2015, yang dipertua Majlis Jumaah Diraja Johor iaitu Dato' Abdul Rahim Ramli menyampaikan perkenan baginda untuk melangsungkan istiadat kemahkotaan baginda. Kali terakhir istiadat dilangsungkan ialah pada tahun 1960, iaitu kemahkotaan Sultan Ismail ibni Sultan Ibrahim. Sultan Iskandar pula tidak berkehendakkan istiadat kemahkotaan buat dirinya. Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Besar Johor Bahru yang dikenali sebagai Hospital Besar Sultanah Aminah. Putera pertama daripada 10 orang adik-beradik. Baginda mula menerima pelajaran di Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru. Kemudian memulakan pelajaran formal
di Sekolah Temenggung Abdul Rahman I, Johor Bahru. Paduka ayahandanya Duli Yang Maha Mulia Almarhum Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail telah menghantar Duli Yang Maha Mulia Tuanku belajar di Trinity Grammar School Australia pada tahun 1968 sehingga 1970. Setelah tamat persekolahan, Duli Yang Maha Mulia Tuanku telah dihantar ke Pusat Latihan Tentera Darat Pulada di Kota Tinggi selama 3 tahun untuk menerima latihan asas ketenteraan. Dalam bidang kesukanan pula, permainan polo merupakan permainan yang sangat digemari dan juga merupakan seorang pemain polo yang sangat handal dan terkemuka. Bukan sahaja di negeri ini, bahkan di rantau Asia. Duli Yang Maha Mulia Tuanku pernah menyertai permainan polo di Singapura, Manila dan Brunei. Selain bermain polo, Duli Yang Maha Mulia Tuanku juga gemar bermain tenis, boating atau water ski, payung terjun, menembak dan memandu kereta laju. Duli Yang Maha Mulia Tuanku sangat mengambil berat tentang kegiatan-kegiatan sosial di dalam negeri dan amat mesra dengan rakyat. Duli Yang Maha Mulia Tuanku ialah penaung Persatuan Bulan Sabit Merah Negeri Johor. Sultan Ibrahim Ismail mengahwini Permaisuri Zari Sofia pada September 1983. Baginda tidak memakai gelaran Sultanah Johor, sebaliknya memakai gelaran yang buat pertama kalinya digunakan dalam sejarah Kesultanan Johor, iaitu ketika baginda ditabalkan sebagai Permaisuri Johor ketika Majlis Istiadat Kemahkotaan Sultan Ibrahim Ismail pada 23 Mac 2015. Baginda ialah puteri kepada Sultan Perak ke-33, Sultan Idris Iskandar Al-Mutawakil Al-Lahi Shah. Baginda diputerikan pada 14 Ogos 1959 di Hospital Batu Gajah Perak. Mula mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Datin Khadijah Kuala Kangsar sehingga tamat darjah 6. Setelah pengajiannya tamat, baginda meneruskan pelajaran ke tingkatan 1 di Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Perempuan Kalsum Kuala Kangsar. Selepas itu, baginda melanjutkan pelajaran di Cheltenham Ladies College, Gloucestershire pada usia 13 tahun. Pada September 1977, baginda meneruskan pelajaran di Davis College, London. Seterusnya, baginda diterima masuk ke Somerville College yang bertempat di University Oxford setelah lulus peperiksaan Oxford Entrance Examination. Pada Jun 1983, baginda telah mendapat ijazah Bachelors of Arts dan seterusnya menerima ijazah Master of Arts selepas 3 tahun, iaitu pada tahun 1986. Sultan Ibrahim dan Permaisuri Zari Sofia dikurniakan 5 orang putera dan 1 puteri. Mereka adalah Tunku Ismail Idris, Tunku Aminah Maimunah Iskandariah, Tunku Idris Iskandar, Tunku Abdul Jalil Iskandar, Tunku Abdul Rahman dan Tunku Abu Bakar Iman. Putera sulung Tunku Ismail Idris yang juga Tunku Mahkota Johor pernah berkhidmat sebagai pegawai tentera India dan merupakan pengerusi Persatuan Bola Sepak Negeri Johor. Tunku Ismail dilantik sebagai Raja Muda pada 8 April 2006 oleh datuk endanya almarhum Sultan Iskandar Ibni Sultan Ismail. Tunku Ismail naik pangkat sebagai Tunku Mahkota Johor pada 26 Januari 2010. Sejak mengambil alih Persatuan PBNJ dan Tunku Ismail telah membuat perubahan besar terhadap bola sepak Johor ke arah yang lebih profesional. Manakala anak anda kedua Tunku Aminah dilahirkan pada 8 April 1986 adalah puteri tunggal pasangan diraja ini. Gemar menunggang kuda dan serta mewarisi bakat ibunya yang suka melukis. Tunku Aminah juga terlibat dalam bidang perniagaan dengan mengeluarkan rangkaian set penjagaan kulit iaitu Levine's The Royal Art of Beauty. Anak anda ketiga Sultan Ibrahim dan Permaisuri Zari Sofia, Tunku Idris Iskandar
adalah Tunku Temenggung Johor. Tunku Idris pernah mengikuti kursus penerbangan di Akademi Penerbangan Integrasi di Perak. Manakala ananda keempat, Tunku Abdul Jalil Iskandar, turut disifatkan seorang yang unik. Ini kerana Tunku Abdul Jalil memilih untuk menceburi bidang kepolisan, berbeza daripada anak-anak raja yang lain yang biasanya memilih bidang ketenteraan. Tunku Abdul Jalil merupakan Tunku Laksmana Johor. Ananda kelima, Tunku Abdul Rahman, baru berusia 16 tahun. Tunku Panglima Johor dilahirkan pada 5 Februari 1993. Manakala putera bangsu Sultan dan Permaisuri adalah Tunku Abu Bakar Iman. Tunku Abu Bakar Iman ini dilahirkan pada 30 Mei 2001. Sultan Johor Sultan Ibrahim Ismail banyak mengikut jejak langkah kesultanan sebelum baginda melalui penglibatan dalam aktiviti ketenteraan, pengurusan dan pentadbiran. Kesemua itu dikatakan menjadi asas dalam membina semangat juang, disiplin, kepimpinan dan perwatakan Sultan Ibrahim. Selepas tamat persekolahan, baginda memulakan latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada, Kota Tinggi dan meneruskannya di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat. Di Amerika Syarikat, Sultan Ibrahim turut mengikuti latihan di udara dan ranger untuk pegawai infanteri sebelum meneruskan latihan sebagai American Special Forces dan Pathfinder di mana baginda membuat 19 terjunan payung terjun, 8 daripadanya pada waktu malam. Sultan Ibrahim turut dipilih dan ditauliahkan sayap dan dijadikan sebagai seorang komando dan ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL. Selain ditauliahkan sebagai ahli kehormat Komando Pasukan Khusus Indonesia selepas membuat beberapa penerjunan di Bandung. Apabila kembali ke Johor, baginda dilantik sebagai Timbalan Pegawai Pemerintah Askar Timbalan Setia Negeri dan pada masa yang sama turut menjalani latihan juruterbang helikopter dengan tentera udara di Raja Malaysia. Baginda Tuanku juga turut menyertai latihan 3 bulan di Pengkalan Tentera Laut di Raja Malaysia di Lumut. Selain latihan ketenteraan, Sultan Ibrahim turut meneruskan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat dengan melengkapkan 2 kursus iaitu Kajian Strategik Asia Tenggara dan Undang-Undang Kelautan Antarabangsa. Baginda turut berkhidmat dengan Kerajaan Negeri Johor dan ditempatkan di Pejabat Setiausaha Kerajaan, Pejabat Perbendaharaan, Pejabat Tanah, Jabatan Perancang Bandar dan Desa, Jabatan Perhutanan dan Jabatan Pertanian. Di situlah baginda mempelajari selok-belok pengurusan dan pentadbiran negeri. Antara idea diperkenalkan Sultan Ibrahim termasuk Kembara Mahkota Johor yang bertujuan merapatkan jurang hubungan antara istana dan rakyat jelata. Kembara tahunan itu yang bermula sejak tahun 2001 membawa baginda dan rombongan pengiringnya menjelajah ke seluruh 10 daerah dalam negeri Johor. Semasa jelajah itu, aktiviti kemasyarakatan dan projek kebajikan diadakan bagi setiap lapisan masyarakat. Kepimpinan Sultan Ibrahim terserlah sejak baginda kecil lagi dan ia lebih ketara selepas ditabalkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981. Kembara Mahkota Johor adalah trademark bagi institusi Sultan Ibrahim dan ia memberikan peluang bagi raja berdamping dengan rakyat dan sebaliknya. Walaupun seorang raja, baginda tidak kekok turun padang sekerap yang boleh tanpa protokol untuk bertemu dengan rakyat pada tiap-tiap tahun. Bernama Today, a daily lifestyle morning variety talk show that touches on current topics in Malaysia and around the world. Also featuring compact interviews with guests from various backgrounds. Don't forget to tune in to Channel 502 live from Mondays to Fridays.
Adakah batasan masa? Mengupas isu semasa. Jadi saluran pelbagai suara. Segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Eksklusif, penuh budaya dan gilang gemilang adalah antara elemen istiadat kemahkotaan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ismail almarhum Sultan Iskandar. Menampilkan 3 jenis kebudayaan, iaitu budaya Melayu, Barat dan Islam. Cara ini amat dinantikan segenap lapisan rakyat Johor yang mahu melihat tradisi ini, yang kali terakhir dipersembahkan 55 tahun lepas. Mengikut peraturan Undang-Undang Negeri Johor, Sultan Johor dipilih, dilantik dan dimasyurkan sebagai raja menggantikan almarhum raja yang mangkat. Kemudiannya bakal raja akan mengangkat sumpah dan dimasyurkan oleh Menteri Besar sebelum keranda diraja diusung untuk dimakamkan, yang mana ia mengesahkan perlantikan raja sebagai Raja Johor. Bagaimanapun, mengikut tradisi warisan Johor, istiadat kemahkotaan boleh diadakan pada bila-bila masa yang Sultan kehendakinya selepas baginda naik tahta. Istiadat kemahkotaan adalah satu tradisi di Raja Johor yang penting kerana ia memperkasakan kedaulatan raja. Bagi menyerikan istiadat kemahkotaan, terdapat 9 istiadat yang berlainan, tetapi ia berkaitan dan bermula sejak 16 Mac yang lalu, yang menampilkan adunan 3 kebudayaan, iaitu budaya Melayu, Islam dan Barat. Misalnya, istiadat siram tabal yang diadakan pada 21 Mac mempunyai ciri-ciri adat istiadat Melayu yang menggunakan air dari ulu sungai dari 10 buah daerah dalam negeri Johor. Sehari sebelum itu, satu majlis tahlil dan doa kesyukuran diadakan di Masjid Sultan Abu Bakar dan semua masjid-masjid jamek di daerah. Ini bagi memberi peluang rakyat untuk mendoakan kesejahteraan Sultan Johor serta mendoakan agar istiadat kemahkotaan baginda berjalan dengan lancar. Selain itu, pemakaian mahkota kepada Sultan Ibrahim serta istiadat menghadap takzim adalah mengikut budaya Barat. Mahkota adalah lambang kemodenan di Raja Johor. Tindakan berani almarhum Sultan Abu Bakar yang membawa kemodenan kepada Johor melalui mahkota ini boleh diperhatikan kerana di negeri lain raja-raja Melayu hanya memakai tengkolok atau tanjak, tetapi bukan di Johor. Mahkota yang diilhamkan oleh almarhum Sultan Abu Bakar Sultan Ibrahim pada tahun 1886 direka bentuk oleh satu-satunya syarikat yang membuat barang-barang kemas di Raja British, iaitu J.W. Benson yang berpangkalan di London. Selain mahkota, almarhum membawa elemen kemodenan yang lain seperti darjah-darjah kebesaran, inovasi teknikal dan inovasi pentadbiran. Mahkota ini seberat 1.6 kg dan reka bentuknya adalah oriental, iaitu mengikut kebudayaan timur dan dipersinarkan dengan intan berlian dan batu-batu permata. Selain itu, terdapat 4 bulan bintang bercantum yang melambangkan agama Islam di sebelah kemuncak tahta. Manakala tulisan perkataan Allah dan Muhammad membawa makna Sultan turut menjunjung agama Islam sebagai agama rasmi bagi negeri Johor. Manakala mahkota permaisuri kecil sedikit daripada mahkota kerajaan untuk digunakan oleh suri baginda. Ia direka khas daripada kain sutera biru yang dibuat di London, dihiasi dengan lakaran lada hitam dan gambir bersulamkan benang emas dan mempunyai tulisan Jawi yang membawa maksud Sultan Johor. Selain mahkota, keunikan istiadat kemahkotaan ini adalah penggunaan kain pelayang diraja yang digunakan oleh Sultan Ibrahim dan Raja Zari Sofia pada upacara ini. Kain pelayang diraja itu dibuat khas menggunakan kain sutera khas direka bentuk dari bahu sampai meleret ke belakang. Selain mendekati rakyat, Sultan Ibrahim adalah seorang raja yang berusaha memastikan pembangunan negeri Johor berada di landasan yang betul. Ia seiring dengan keutamaan baginda melihat pembangunan membawa manfaat kepada rakyatnya.
Ini dapat dilihat dengan sikap baginda yang sangat mementingkan kebersihan dan pemeliharaan serta pemeliharaan alam sekitar di negeri ini, yang dilihat sebagai aspek dalam melestarikan pembangunan Johor. Sultan Ibrahim pernah bertitah, rakyat negeri Johor terdiri daripada semua bangsa dan dihimpunkan sebagai bangsa Johor. Dan dengan adanya kumpulan yang dikatakan bangsa Johor yang sehati, yang hidup aman damai, bermuhibah, bersatu padu dan bekerjasama, ia menjadi sebab mengapa negeri Johor terus bertambah maju.